juga merupakan tanggungjawab bersama yang harus dipikul oleh semua masyarakat ataupun semua warga negara yang sah di dalam sesebuah negara. Kalau kita mengimbau kembali bagaimana sejarah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika baginda membangunkan negara Madinah di ketika itu, baginda telah memperkenalkan piagam Madinah yang terkandung di dalamnya tanggungjawab bersama untuk mempertahankan tanah air ataupun negara Madinah pada masa dan ketika itu, di mana semua pihak, sama ada pihak ataupun kaum yang telah lama tinggal di Madinah ataupun kaum yang baru datang ke Madinah, yakni kaum Muhajirin yang asalnya dari kota Mekah, berhijrah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota suci Madinah. Maka di dalam perlembagaan Madinah pada ketika itu telah mensyaratkan semua penduduk-penduduk di kota Madinah, sama ada Islam ataupun bukan Islam, sewajarnya mempertahankan tanah air sekiranya terdapat ancaman-ancaman yang boleh mengganggu gugat keselamatan Madinah pada masa dan ketika itu. Dan inilah yang harusnya dipraktikkan oleh negara kita, negara Malaysia ini, di mana apabila sesebuah negara diceroboh ataupun telah diganggu gugat keamanan dan keselamatannya, maka ia menjadi tanggungjawab kepada semua pihak, khususnya kepada anggota-anggota keselamatan, pihak pemerintah, dan tidak ketinggalan juga kita sebagai rakyat yang sah yang tinggal di dalam negara ini. Sewajarnya kita mengambil peranan, sekurang-kurangnya kita memberi sokongan moral kepada anggota keselamatan yang sedang bertugas mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan sebuah kedaulatan tanah air ini. Maka sekurang-kurangnya kita mendoakan agar mereka diberi semangat, diberi kekuatan yang jitu untuk berhadapan dengan musuh-musuh negara. Dan dengan sebab itulah kita menyeru seluruh umat, khususnya umat Islam, pada hari ini untuk sama-sama berdoa, mengambil kesempatan hari Jumaat yang mulia ini untuk sama-sama mendoakan agar diberi kekuatan dan keselamatan kepada negara kita dan anggota keselamatan. Saudara, kita ikuti azan yang kedua dan kita akan ikuti khutbah dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati Allah, di kesempatan berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak. Mimbar yang suci pada hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk tanggungjawab mempertahankan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada sejarah, negara kita telah berdepan dengan beberapa siri ancaman keselamatan, bermula dengan ancaman pengganas komunis semasa zaman darurat dan kemunculan beberapa kumpulan militan seperti kumpulan tentera Sabilillah, kumpulan Nasir Ismail, Al-Ma'unah dan lain-lain lagi yang kesemuanya menuntut berlakunya peperangan dan pertumpahan darah serta nyawa. Alhamdulillah, semua ancaman keselamatan itu telah berjaya diatasi oleh pihak pemerintah dan pasukan keselamatan negara hasil perancangan yang tepat dan strategik demi mempertahankan maruah negara. Mimbar yang mulia ini ingin menyatakan bahawa berdasarkan kepada dalil-dalil yang jelas
daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa mempertahankan negara adalah fardu kepada setiap orang Islam, manakala menderhaka dan mengkhianati negara termasuklah cubaan menjatuhkan negara dengan bersekongkol bersama pihak musuh. Menurut pandangan Syekh Muhammad Abu Zuhra bahawa mempertahankan negara adalah wajib ke atas setiap Muslim. Hukum ini dinyatakan dengan jelas dalam kitab-kitab fiqh bahawa ianya sama ada fardu kifayah atau fardu ain, berdasarkan ataupun bergantung kepada sejauh mana ancaman yang dihadapi oleh sesebuah negara itu. Profesor Dr. Abdul Muin Salim dalam kitabnya Fiqhus Siyasah menjelaskan bahawa mewujudkan suasana yang tidak stabil dalam sesebuah negara yang aman damai adalah sama sekali haram. Sengaja mewujudkan suasana porak-peranda, seterusnya mengundang kepada mudarat kepada orang awam, hukumnya adalah juga haram. Muslimin yang dirahmati Allah, dalam menangani pelbagai ancaman yang dihadapi oleh negara, maka mimbar yang mulia ini berpendapat bahawa pendekatan yang bersepadu wajar dilaksanakan. Antaranya ialah dengan perlunya kesedaran semua pihak bahawa tanggungjawab menjaga keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Perlu difahami bahawa ruang lingkup ancaman keselamatan negara amat luas dan musuh wujud di mana-mana sahaja. Justru tidak mungkin tanggungjawab ini berada di kalangan anggota pertahanan dan keselamatan sahaja, tanpa didokong atau disokong oleh setiap individu yang bergelar sebagai rakyat negara ini. Yakinlah bahawa segala bentuk perjuangan mempertahankan keamanan dan keselamatan adalah sebahagian daripada ibadah dan tanda jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah masanya semua umat Islam dalam negara mesti bersatu demi mempertahankan kedaulatan negara dan agama berdasarkan segala kemampuan yang ada, dan wajib menolak sebarang usaha dari mana-mana pihak yang cuba menghancurkan keamanan negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksudnya, orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka itulah keamanan dan merekalah yang mendapat petunjuk. Walaupun agama Islam mengutuk peperangan kerana ia melibatkan pembunuhan sesama manusia dan dijadikan sebagai alat oleh pengacau, pengkhianat atau penjajah untuk merampas sesebuah negara, merampas kekayaan negara atau memperluaskan wilayah, namun agama Islam juga mengharuskan umatnya untuk menjadikan peperangan sebagai satu cara untuk mempertahankan diri demi menjaga maruah agama, bangsa dan negara sekiranya diancam dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 39, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi sebab mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka. Percayalah
peperangan di jalan Allah itu ialah peperangan mempertahankan agama, bangsa dan negara dari sebarang pencerobohan musuh. Kerana itu, mereka yang berperang di jalan Allah dianggap sebagai pahlawan Allah, dan jika mereka mati pun dianggap sebagai mati syahid kerana mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Muaz bin Jabal meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang berperang di jalan Allah walaupun sebentar, iaitu sekadar memerah susu unta, maka wajib baginya mendapat pahala syurga. Dan barang siapa yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh untuk berjihad, kemudian dia mati atau dibunuh, maka baginya balasan syahid. Dan barang siapa terluka di jalan Allah atau ditimpa kemalangan, maka dia akan datang pada hari akhirat sederas darah yang mengalir ketika luka warnanya seperti za'faran dan baunya bagaikan kasturi. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin yang dirahmati Allah, negara Malaysia adalah negara tanah air yang kita cintai, perlu dipertahankan. Di sinilah tempat kita membiakkan keturunan, membesarkan generasi Islam, menyuburkan syiar Islam dan menjaga kemaslahatan ummah yang kita warisi daripada asal usul keluarga Islam kita. Oleh itu, marilah kita berusaha mempertahankan kedaulatan negara yang telah dirintis oleh perjuangan datuk nenek kita selama ini. Usahlah menggadaikan masa depan negara ini dan terpengaruh dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Janganlah terjebak dan terikut-ikut dengan mereka yang tidak menyedari asal usul serta tidak memahami adat istiadat latar belakang penduduk dan agama di negara ini dan mengambil kesempatan terhadap sesuatu isu demi kepentingan peribadi dan politik mereka. Hayatilah semangat perjuangan pahlawan-pahlawan yang terdahulu seperti Tok Janggut, Datuk Bahaman, Datuk Gajah maupun Mat Kilau, sehinggalah perwira yang terkorban di Lahad Datu baru-baru ini sebagai pembakar semangat kita agar kita sentiasa bersedia untuk berjuang dan berkorban demi mempertahankan negara dan lebih-lebih lagi negara agama yang kita sayangi dan cintai ini. Justru mimbar yang mulia ini menyeru para jemaah dan seluruh umat Islam, khususnya di negara ini, marilah kita bersama-sama berusaha mempertahankan setiap inci tanah air kita ini dari dicerobohi mereka yang tidak bertanggungjawab. Marilah kita berganding bahu, bersatu padu, merapatkan saf, menjauhi perpecahan dan mengeratkan perpaduan di kalangan kita, agar apa jua usaha untuk menggugat keharmonian dan keamanan negara dapat digagalkan. Percayalah, hanya dengan bersatu kita akan menjadi kuat dan mampu mengalahkan pihak musuh. Sedarlah, permusuhan sesama sendiri pasti merugikan dan melemahkan kita. Marilah sama-sama kita perkukuhkan cinta kepada Allah dengan ikhlas, berjuang menegakkan agama Allah, mendaulatkan syariat Allah dan memperbanyakkan amal saleh supaya kita terus berjuang di jalan Allah dan dimasukkan golongan yang berjuang fi sabilillah, yakni dalam jalan-jalan Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah mimbar yang mulia pada hari ini mengambil kesempatan untuk menyatakan kekesalan di atas pencerobohan yang berlaku di Sabah ketika ini, sehingga menyebabkan pertumpahan darah dan kematian anggota keselamatan negara. Justru mimbar menyeru kepada seluruh jemaah dan umat Islam sekalian, marilah sama-sama kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar daulat yang dilancarkan oleh anggota keselamatan
diberi perlindungan dan keselamatan serta kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.